Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Malam ni saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagaimana orang buta boleh buat roti telur. Malam ni saya tak makan nasi, jadi saya nak makan roti. Jadi saya tukar selera saya. Kepada yang kali pertama menonton video live saya ini, saya adalah OKU cacat penglihatan, yang mana penglihatan saya sangat terhad. Anda kalau objek-objek yang besar saja saya boleh nampak. Kalau macam nak tengok minyak ke nak tengok api, saya tak boleh tertunduk dekat-dekat. Jadi biasanya saya akan menggunakan tangan sebagai deria rasa saya lah. Jadi untuk orang yang kali pertama menonton video saya ini, saya memang adalah asalnya OKU cacat penglihatan. Ini adalah kad OKU saya ya. Kepada tuan-tuan yang sedang menonton. Okey. Jadi bahan-bahan yang saya perlukan ialah saya ada dua biji telur yang telah saya dah basuh. Kemudian hari ini saya goreng menggunakan pelantah. Ini pelantah. Jadi saya akan tambah sedikit manisan dengan madu serta ada letak sedikit garam lah, bagi ada cukup rasa. Jadi mula-mula saya nak pecahkan telur ni. Ya, saya nak basuh, saya akan sudu. Okey, telur yang telah saya keluarkan ni, saya nak letak sedikit madu dulu. Ini madu. Jadi saya akan letak sedikit. Saya akan rapatkan lah. Kalau saya nak tahu madu ni dah tuang dan sudu ke belum, saya kena letak kat sini. Jadi saya boleh rasa lah. Dia rasa madu ada keluar, namanya adalah. Okey. Saya rasa sikit sangat ni, saya tambah sikit lagi. Okey, cukup. Biasanya saya makan roti pun tak manis, makan. Okey, saya letak telur yang telah saya letak sedikit madu. Sekarang saya tambahkan sedikit garam ya. Ini garam, saya tambah sedikit garam. Sekarang saya nak kacau ya. Kacau. Kata saya nak tahu telur ni dah sebati ke belum. Bila saya pusing-pusing, saya godak-godak dalam mangkuk ni. Kalau dia dah tak ada ketulan, bermakna telur saya sudah rata lah. Maknanya dah rata ya. Maknanya dah rata. Okey, jadi saya basuhkan sikit. Saya nak simpan dulu garam ni supaya meja ni tidak penuh dengan barang lah. Kalau meja ni penuh dengan barang nanti jatuh. Ini telur ya. Okey. Telur yang saya dah kacau ni, sekejap ya. Saya akan gunakan pelantah ni untuk goreng telur saya ni lah. Jadi saya akan buka.
mata tak nampak, kena buat pelan-pelan. Okay. Sekarang saya nak masukkan dan saya nak buka api dulu. Saya kena saya rasa kan bawah tangan saya ni. Saya kena rasa betul-betul dia api dia kecil, tak boleh besar. Okey, sekarang saya akan masukkan sedikit lanta ni, sedikit. Ini tak perlu banyak. Sedikit untuk kita basahkan kuali dia. Saya guna jari ya, senang sikit untuk saya sebab mata tak nampak. Tangan saya gunakan ni adalah tangan sebelah kanan ya. Jangan tengok skrin kata tangan kiri pula ni. Saya gunakan ni tangan sebelah kanan. Jadi bila lanta ni dah masuk dalam kuali saya ni, saya akan gosok-gosok macam ni. Bagi dia macam rata lah. Okey. Saya rasa ni api saya ni macam pertama, saya kecilkan sikit. Okey. Saya gosok. Okey, saya dah bau pelanta ni dah bau naik. Maknanya saya dah kacau ni, saya kacau. Dah sebati ni saya kacau. Sekarang saya akan celup telur ni dalam saya akan celup ya roti ni. Roti ni saya akan celup dalam ni bagi dia rata. Okey. Yang ni saya akan letak roti ni ke dekat senduk ni, baru saya bawa masuk dalam. Okey. Saya dalam 10 second saya akan pusing lah. Saya akan pusing. Kepada tuan-tuan yang baru saja menonton, jangan keliru ya. Yang tangan sebelah dalam ni sebelah kanan. Okey, sekarang saya nak pusing saya punya tu, takut dia nanti dia hangus. Okey. Ya, roti ni kalau nak buat roti telur dia tak boleh lama-lama. Dalam 10 saat dah kena pusing. Biasa saya nak tahu roti ni dah digoreng ke belum. Dia nanti dia ada bau telur dia dah warna. Okay. Kita pusing sekali lagi. Dia kena pusing berulang kali lah. Kalau dia pusing sekejap, dia ada yang tak masak. Okey, saya tarik sekali lagi. Saya kena tarik, saya akan tarik roti itu ke arah dada saya, ke arah badan saya supaya memudahkan saya untuk pusing roti itu. Okay, roti saya hampir siap untuk kepingan yang pertama ini. Okay, sekali lagi saya pusing. Saya rasa api saya mati kot. Tidak. Pusing sekali lagi. Okey, sekarang saya nak angkat roti saya ni. Jadi cara saya nak angkat roti ni, saya akan letak pinggan ni bawah kuali dah. Betul-betul bawah kuali ni baru saya boleh tarik. Kalau tidak nanti jatuh ke tempat lain. Okey. Okey, ini kepingan yang pertama yang telah saya siap ya. Jadi saya nak buat kepingan kedua. Letak lagi sedikit pelanta.
Jadi saya akan kacau lagi ni. Macam biasa kacau. Jadi yang kedua ni saya ni kepingan kedua ya. Saya buat live ni bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat atau memberitahu kepada masyarakat bahawasanya orang buta juga boleh buat kerja-kerja di dapur bukan orang normal saja, orang celik, orang buta pun boleh, tapi kena belajar. Tak boleh kita manjakan diri dengan orang saja sediakan. Kita kena belajar. Macam saya dulu, saya belajar, kena buat praktikal, selalu kena praktis, baru boleh jadi. Kali pertama dulu buat tak jadi, api besar, hangus terus. Jadi kita kena belajar. Hari-hari kalau kita masuk dapur, kita akhirnya kita boleh buat sendiri. Kita kena belajar dengan orang yang lebih pandai atau lebih arif di dapur. Jadi lama-lama kita akan boleh lah. Jadi saya nak pada masyarakat luar sana bahawasanya orang buta juga boleh. Saya rasa api saya besar. Jadi saya kecilkan sikit api saya ni. Okey, saya pusing sekali lagi. Biasa saya goreng telur ni, saya akan, kalau boleh api tu kecil lah. Sebab kalau api tu besar nanti saya letak itu terus hangus. Saya boleh bau lah. Rasanya saya lebih kepada deria bau. Bila kita nak masak ni, walaupun tak nampak, kita kena buat slow. Asalkan kita buat ni percaya, daripada kita kelang kabut buat laju-laju, api besar. Okey, yang kepingan kedua ni dah siap. Jadi saya akan tarik macam biasa. Saya akan tarik roti saya ke arah badan saya. Pastikan pinggan ni kena bawa kuali dia. Jadi baru saya boleh tarik. Okey, ini kepingan kedua ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Ini kepingan nombor 2 yang saya dah siap goreng ya. Ini tangan kanan ya. Jangan keliru, ini saya guna tangan kanan ya. Sebelah dalam ni. Jadi saya nak buat kepingan ketiga. Jadi saya akan masukkan sedikit pelantang tadi ni. Okey. Okey. Jadi saya akan kacau dia. Okey, macam ni macam biasa. Okey. Jadi saya akan masukkan telur ni, roti ni secelup lah. Bagi rata telur dia. Okey, sekarang saya nak masukkan roti ya. Letak atas senduk dulu. Biasa saya letak atas senduk ni dulu, baru saya letak. Jadi sekarang saya nak pusing. Saya tarik, saya tarik dulu ke atas sini, baru saya pusing. Jadi sebenarnya roti ni tak boleh letak terlalu lama-lama. Letak sekejap dah kena pusing.
Pada yang menonton, saya minta share banyak-banyak, like banyak-banyak supaya perkongsian ini dapat sampai kepada masyarakat. Kita nak tunjukkan bahawasanya walaupun saya ni buta, kita boleh buat kerja, kita boleh buat, kita boleh berdikari. Saya tidak mau banyak orang di luar sana beranggapan orang buta tidak boleh buat kerja, ya, tidak boleh buat kerja-kerja dapur, ya. Jadi saya nak hilangkan anggapan ni. Apa yang kita boleh buat, kita tunjukkanlah. Api saya pun dah mati. Okay. Ya, saya pusing sekali lagi. Okay. Okay, saya pusing sekali lagi. Saya kalau nak tahu api tu dia dah mati ke belum, biasa saya rasa lah. Tapak tangan saya akan rasa di bawah kuali ni ada panas ke tidak. Jadi kepingan ketiga saya dah siap. Okey. Jadi sekarang saya nak keluarkan teknik yang sama. Saya akan tarik roti ni daripada kuali, saya akan tarik keluar, ya. Okey, begini. Jadi ini kepingan ketiga, ya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tengok macam mana saya buat roti, ya. Roti telur saya buat roti telur. Roti ini dalam telur, ya. Okey. Saya lupa kita tambah, letak sedikit kelantah ni. Okey. Okay, saya akan kacau dulu macam biasa. Okey, sekarang jadi kepada yang menonton, boleh share pada rakan-rakan. Orang buta juga boleh buat kerja, ya. Orang buta juga boleh. Ini bukan cobaan, ya. Ini realiti orang buta boleh buat roti telur juga, ya. Realiti, ya. Okey, sekarang saya pusing rotinya. Jadi kalau dia dah tak bunyi, dia kalau kita tekan roti dia tak bunyi cik. Dia dah tak bunyi tu maknanya telur tu dah masak lah. Kalau masih ada bunyi tu, telur tu belum masak, dia masih lembab lagi. Macam saya selalu tekan macam ni kan. Kuali tu dia akan bunyi cik. Kalau kita tekan dia tak ada bunyi kan. Wah, telur tu dah masak lah. Maknanya telur yang roti yang kita celup dengan telur tu dah masak. Dah dimasak. Kita pusing sekali lagi. Nak tahu roti ni masak senang je. Api jangan besar. Kemudiannya bila kita letak, kalau kita tekan dengan senduk ni, kita tekan je ni, kalau dia dah biasa kita tekan, kalau telur yang belum masak dia bunyi bila dia dah hilang dia bunyi cik, maknanya telur yang dah masak. Jadi sekarang biasa tekan je ni, telurnya dah kuali ni dah tak bunyi dah. Bila dah tak bunyi, bermakna roti saya pun dah masak. Jadi saya pun nak angkat je roti saya ni. Okey.
Saya akan tarik macam biasa. Jadi ini saya menggunakan kanan ya. Sebelah tangan sebelah dalam ni sebelah kanan, sebab saya gunakan kamera depan lah, kamera depan. Jadi saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini dah hasil daripada buatan orang buta ya. Maknanya saya ni walaupun mata tak nampak boleh melakukan aktiviti memasak, menggoreng di dapur. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dengan jelas ya. Saya buat sendiri pun bau pun tak ada hangus. Sebab apa? Sebab saya menggunakan api yang kecil. Kalau api yang besar dulu, first time dulu saya belajar buat, hangus sebab menggunakan api yang besar. Jadi ini saya menggunakan api yang kecil supaya senang untuk saya. Ini hasilnya. Sebentar ya tuan-tuan, saya nak basuh tangan. Inilah realitinya, realiti bahawa saja orang buta juga boleh buat kerja di dapur. Jadi saya menghargai tuan-tuan dan puan-puan yang membuat perkongsian dan juga yang lain, supaya kita nak sampaikan kepada masyarakat kat luar sana bahawasanya kita ni walaupun buta boleh buat kerja. Kepada yang baru saja menonton, mungkin tak kenal lagi dengan saya, boleh pergi ke FB saya, boleh tengok juga apa yang sebelum ni aktiviti yang saya dah buat. Jadi ini bukanlah sebagai satu percubaan ya. Ini adalah realiti. Saya ni memang okey cacat penglihatan. Ini adalah kad okey saya. Kalau ada yang dah kenal saya, dia kenal lah. Okey. Ini satu realiti ya, bukan fantasi, bukan lakonan ataupun bukan lakonan ataupun telah diarahkan daripada belakang ya. Tidak, saya memang belajar buat. Jadi bila kita ada usaha, bila kita minat dengan sesuatu, kita kena usaha. Bila kita usaha, kita kena praktikkan. Jadi sekian saja dari saya. Kita akan jumpa lagi pada live yang akan datang. Akhir kata saya minta tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyakkan perkongsian, banyakkan like. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.